Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Irdina Aisyah binti Abdul Rahim dari kumpulan PISM PPI 1619 dan saya akan menerangkan projek inovasi digital saya iaitu J-Consorter. Sebagai pengenalan, mengikut sejarah, kedatangan orang Arab dan proses Islamisasi di tanah Melayu satu ketika dahulu telah membawa kepada kemunculan tulisan Jawi. Tulisan Jawi sudah menjadi identiti orang Melayu. Oleh itu, wajarlah kemahiran menulis Jawi diterapkan dalam subjek pendidikan Islam di sekolah. Walau bagaimanapun, semasa saya berpraktikum selama 3 bulan di Sekolah Kebangsaan Agama Ibn Khaldun, Kota Semarahan, sesetengah murid didapati masih mempunyai masalah menguasai tulisan Jawi. Misalnya, murid masih keliru huruf-huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Justeru, projek inovasi digital ini diwujudkan supaya penguasaan murid-murid dalam penulisan Jawi mampu ditingkatkan dan murid akan lebih menghayati kepentingan tulisan Jawi dalam kehidupan seharian. Kajian mendapati antara faktor penyumbang kepada kurangnya penguasaan murid dalam kaedah menyambung huruf Jawi adalah disebabkan pendekatan guru yang menggunakan kaedah chalk and talk semata-mata serta kaedah pengajaran yang digunakan adalah sama untuk murid lemah ataupun yang sudah menguasai. Hidayat 2012. Oleh itu, J-Consorter adalah satu inovasi atau usaha untuk menyeronokkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran sekaligus memberi satu pengalaman belajar yang bermakna kepada murid-murid. Isu atau masalah yang membawa kepada penghasilan inovasi ini adalah murid sukar mengenal pasti huruf yang boleh dan tidak boleh bersambung sehingga tidak dapat menulis perkataan Jawi dengan sempurna. Menurut Mardia 2012, ramai murid yang lemah dan kurang mahir dalam menyambung huruf-huruf tunggal Jawi walaupun mereka dapat mengenal huruf-huruf tunggal dan mahir dalam membaca Jawi. Safa Bahari dan Mazlan 2019 perlu mengatakan bahawa kelemahan penguasaan kemahiran menulis huruf Jawi bersambung memberi kesan kepada murid sekolah rendah secara amat ketara sehingga gagal dalam menjawab soalan yang menggunakan tulisan Jawi. Berikut adalah bukti permasalahan yang saya hadapi dan saya jumpa sepanjang saya berpraktikum. Murid yang pertama tidak menyambungkan huruf nga dan alif dan murid yang kedua tidak menyambungkan huruf ya dan ra. Sedangkan nga dan ya adalah huruf yang boleh bersambung. Objektif pembinaan inovasi ini adalah supaya murid boleh membanding beza huruf Jawi yang boleh bersambung dan tidak boleh bersambung dengan betul dan seterusnya dapat mengaplikasikan penulisan Jawi yang betul. Skop dan limitasi untuk untuk inovasi ini adalah dalam bidang Jawi dari tahun 1 iaitu untuk topik alam kuceria dan kedai kek umi. Namun inovasi ini dibina untuk disesuaikan daripada murid darjah 1 sehingga darjah 6. Kerana bukan murid tahun 1 sahaja yang mempunyai masalah ini. Dan menurut dokumen standard dan kurikulum pentaksiran pendidikan Islam tahun 1, terdapat standard kandungan yang menyatakan murid perlu mengenal dan menulis bentuk huruf di awal suku kata terbuka yang boleh bersambung. Kepentingan dan impak daripada pembinaan inovasi digital ini adalah yang pertama, kemahiran penulisan Jawi yang betul dapat diterapkan kepada murid-murid. Seterusnya, murid seronok belajar dan mengaplikasikan penulisan Jawi yang betul kerana adanya unsur belajar sambil bermain. Seterusnya, menggalakkan guru sendiri untuk mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi semasa sesi PDP. Dan yang terakhir, memupuk sikap menabung dan berjimat di samping belajar menulis Jawi. Poin keempat akan lebih difahami apabila saya menerangkan cara penggunaan produk. Seterusnya, bagi anggaran kos, tidak melibatkan sebarang kos kerana penghasilan inovasi ini hanya menggunakan media Microsoft PowerPoint sahaja dan bahan dan alatan lain yang diperlukan cuma komputer riba, Google Image dan audio yang mana kebanyakan pelajar boleh dapatlah sekarang. Seterusnya, model yang dirujuk untuk pembinaan inovasi ini adalah model kreativiti yang mengandungi 4 langkah. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah, perkara atau produk yang ingin dihasilkan atau diselesaikan. Yang kedua, membiarkan perkara tersebut dalam fikiran sehingga timbul idea penyelesaian iaitu tahap Eureka. Yang ketiga, membuat uji kaji idea atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, penyelesaian masalah itu sendiri. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan inovasi digital saya.
Ini adalah nama inovasi digital saya iaitu J Consorter. Okay, J Consorter adalah satu inovasi digital di mana ia merupakan satu mesin pemisah shilling mengikut saiz secara digital lah. Kalau kita lihat kat sini, ada banyak shilling-shilling Jawi. Shilling Jawi ni adalah shilling yang ada huruf hijaiyah kat atasnya. Kalau kita tengok kat sini, setiap shilling ada pelbagai huruf hijaiyah dan juga pelbagai saiz. Dan sebenarnya setiap saiz duit shilling tu menentukan sama ada huruf tersebut boleh bersambung ataupun tidak boleh bersambung. Jadi sekarang saya akan tunjuk contoh yang pertama, iaitu duit shilling pertama iaitu huruf alif. Okay, jadi sepanjang menggunakan inovasi ni akan ada arahan. Jadi kita akan ikut saja arahan yang diberikan dan tekanlah. Okay, sekarang kita akan klik gambar. Selepas duit shilling dah masuk dalam mesin. Dan kemudian kita akan nampak macam mana duit dipisahkan di dalam mesin. Okay, kalau kita tengok huruf alif ni dia jatuh ikut saiz yang sesuai dengan dia lah. Setiap lubang ni mempunyai saiz yang berbeza. Jadi duit shilling akan jatuh ikut lubang yang muat lah. Dan ada nota di bawah untuk murid rujuk nota tentang macam mana sebenarnya cara tulis dengan betul dalam Jawi. Okay, macam kita tengok kat sini, alif di awal perkataan perlu ditulis macam ni. Alif di tengah perkataan perlu ditulis macam ni dan di akhir perkataan perlu ditulis macam ni. Jadi murid akan tahu teruslah dengan menggunakan inovasi digital ni. Okay, ada banyak lagi huruf-huruf lain. Sekarang saya akan tunjukkan huruf ba. Okay, ikut saja arahan seperti biasa. Okay, jadi huruf ba adalah huruf yang boleh bersambung. Okay, ini adalah nota lah tentang cara menulis huruf ba dengan betul di awal perkataan, tengah perkataan dan di akhir perkataan. Okay, seterusnya shilling yang paling besar adalah shilling yang ini. Okay, sekarang duit akan dipisahkan. Duit shilling akan dipisahkan. Okay, dan huruf hamzah adalah huruf yang tidak boleh bersambung. Okay, jadi ini adalah cara untuk menulis huruf hamzah dengan betul. Murid akan terus tahulah dan murid boleh terus aplikasikan dalam penulisan Jawi mereka. Okay, dan seterusnya untuk penuguhan, guru dalam inovasi digital ni saya ada sediakan kuis juga. Okay, tekan di situ dan akan keluar QR code. Guru atau murid boleh scan QR code ni dan boleh menjawab kuis. Berikut adalah maklum balas yang saya terima berkenaan inovasi digital saya daripada khalayak lah. Jadi semua cadangan dan saranan yang diberikan telah ditambah dalam inovasi digital saya dan ditanda dengan logo NIO. Seterusnya berikut adalah pembuktian pencapaian inovasi saya. Merah mewakili murid yang masih keliru tentang penyambungan huruf Jawi, manakala hijau adalah yang sebaliknya lah, murid yang dah menguasai penyambungan huruf Jawi dengan baiklah. Dan sebelum menggunakan inovasi, 56% daripada pelajar masih keliru berkenaan penyambungan huruf Jawi yang betul. Dan selepas menggunakan inovasi, 35% bilangan telah berkurang kepada 35% murid sahaja yang masih keliru tentang penggunaan penyambungan huruf Jawi. Berikut adalah salah seorang pelajar daripada Sekolah Kebangsaan Agama Ibn Khaldun iaitu Atia Muhammad Madani. Saya telah melakukan Google Meet bersama Atia dan menggunakan
inovasi digital saya bersama Atia. Dan hasilnya seperti yang dilihat, saya meminta Atia untuk mengeja perkataan meja di dalam Jawi, dan yang pertama adalah hasil sebelum penggunaan inovasi saya lah. Boleh dilihat ya dan jim tidak disambungkan, dan jim dan alif juga tidak disambungkan. Tetapi setelah penggunaan inovasi digital saya, Atia dapat mengeja meja dengan betul. Mim, ya, jim, alif, di mana semua huruf bersambung. Kesimpulannya, di zaman pasca pandemik ini, medium pembelajaran telah banyak berubah dalam bentuk digital dan secara atas talian. Oleh itu, penghasilan inovasi digital ini sebenarnya membentuk diri saya sebagai seorang guru yang sentiasa cakna dengan isu pembelajaran yang dihadapi oleh murid, di samping membudayakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam usaha menyelesaikan isu tersebut. Hal ini secara tidak langsung menyumbang kepada tahap profesionalisme saya sebagai seorang bakal guru. Ini adalah rujukan saya dan sekian, terima kasih.